Sahabatku, dengarkan pesanan ikhlas ini untukmu. Kenapa hidup kita hari ini okey, esok tidak okey? Hari ini bahagia, esok bermasalah. Ada yang bermasalah terus, ada yang bahagia terus. Bila saya renungkan perkara ini, ada hubungannya yang sering orang katakan tiada yang mustahil. Apa saja itu? Situasi atau keadaan awal tadi merujuk kepada hukum tabur tuai. Apa yang kita taburkan, itu yang kita tuaikan. Ini benar-benar berlaku dan wujud sahabatku. Ibaratkan, Anda berpuasa. Tidak boleh lakukan yang salah di sisi Tuhan dan alam semesta. Sedikit sahaja Anda lakukan kejahatan, pasti alam semesta merakamnya. Dan akan ditentukan bila masa yang tepat Anda menuai karma itu. Cuba Anda renungkan atau imbas masa lalu Anda. Pasti ada yang hari ini Anda buat baik, esok Anda ada kejahatan. Sebab itu hari ini okey, esok Anda bermasalah. Tetapi sebagai manusia susah untuk lepas dari kesilapan, nafsu, ego dan emosi. Tetapi, dalam dunia ini, 98% tiada yang mustahil jika ingin dilakukan sungguh-sungguh. Persoalannya, mampukah kita mengawal emosi, nafsu, ego dan sebagainya? Okey, saya mahu terangkan tentang kejahatan. Kejahatan yang saya maksudkan bukan hanya mencuri, mengkhianati, mencederakan orang atau kesalahan berat. Dengki dengan orang, ego tidak bertempat, suka memburukkan orang, malahan buat tidak tahu apabila ditanya juga merupakan kejahatan kecil. Seperti yang diperkatakan ramai, walaupun perkara itu kecil tetapi sangat memberi impak yang besar. Maka itu sahabatku, berhati-hati dengan perasaan Anda, hati Anda. Apabila Anda ternampak orang yang berlaga, Anda meludah ke tepi atau Anda benci dengan sikapnya. Ini juga dikategorikan dalam kejahatan kecil, ibaratnya 5 sen. Dalam sehari Anda simpan 5 sen. Dalam setahun sudah terkumpul banyak. Ya kan sahabatku? Seperti itulah contohnya Anda melakukan kejahatan kecil. Tanpa sadar terkumpul banyak. Nah, di sini sahabatku saya ingin memberikan cara berdasarkan pengalaman saya dan pendapat saya sendiri. Ingat ini sahabatku, pendapat saya sendiri. Cara agar bahagia atau tidak ada masalah setiap hari dan selamanya, ianya senang sekali sahabatku. Cuma berpantang jangan lakukan kejahatan. Cara agar prinsip Anda kuat, usahakan mengingati prinsip jangan buat jahat, ikhlas, tidak berdendam, tidak dengki dan sebagainya yang berkaitan tidak baik. Kalau diringkaskan, jangan lakukan satu pun kejahatan, walaupun sekecil pasir. Ini memang sangat mencabar kerana kita manusia sering lupa dan dihanyutkan pengaruh. Contohnya ketika kita sedang terlalu gembira, kita terlupa terkadang cara kita terlebih sehingga kan membuat orang sekitar terganggu. Saya dahulu pernah lalui ini sahabatku. Yang saya tahu saya tidak mengganggu orang. Memang benar kita tidak mengganggu orang. Tetapi teriakan Anda, gelak ketawa Anda mengganggu orang sekitar. Kita tidak boleh harap orang akan faham kita. Secara jujurnya, kita mengganggu ketentraman orang lain. Ini juga salah satu kecuaian kita, sahabatku. Ketidaksedaran itu biasa ada pada semua orang. Sebab itu saya katakan ini sangat mencabar, tetapi tiada yang mustahil jika dilakukan sungguh-sungguh. Ya, pada hakikatnya, esok kita gagal. Teruskan perbaiki dan jangan putus asa. Terkadang kita lelah dengan melakukan kebaikan kerana kita sering tidak dihargai. Itu tidak mengapa sahabatku. Kerana pada pendapat saya, itu adalah karma akibat kejahatan kita dulu. Jalani dengan ikhlas dan penuh semangat. Contohnya seorang banduan menjalani hukuman dengan baik dan penuh kesedaran, keinsafan, pihak penjara melihat banduan tersebut telah memenuhi syarat hukuman itu boleh dikurangkan. Kalau dilihat dari sudut psikologi, ujian dalam hidup dikira cabaran atau tekanan yang mungkin disebabkan oleh keadaan luar atau dalam diri. Ia bukan sesuatu yang diberikan oleh entiti tertentu, tetapi hasil daripada interaksi kita dengan persekitaran. Manusia yang berjaya mengatasi ujian ini sering menjadi lebih resilient dan matang secara emosional. Ingat itu sahabatku. Itu dari sudut psikologi.
Dari sudut agama dan sudut falsafah, ia memberikan alasan berbeza. Saya lebih suka dari sudut psikologi. Dalam banyak konteks, siapa yang memberikan ujian ini sering bergantung kepada kepercayaan pribadi seseorang. Maka itu, sahabatku, kita mengambil dari konsep law of attraction. Apa yang sering Anda percayakan, fikirkan, itulah yang akan Anda tarik dalam hidup. Kenapa saya katakan begitu, sahabatku? Kerana saya suka ibaratkan hidup ini sama seperti memasak. Memasak memerlukan garam, api, periuk, sudu, nak cukup sedap dan sempurna, kena ada rempah. Ya kan, sahabatku? Dalam hidup juga kita perlukan rempahnya seperti tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa dua, law of attraction, rohani, dan banyak lagi. Jika dalam hidup cuma Anda gunakan tolak, ini tidak sempurna, sahabatku. Aha, bagaimana, sahabatku? Adakah Anda faham setakat ini? Tinggalkan komen jika Anda mempunyai sebarang komen. Yang pastinya, komen Anda matang dan bukan atas sebab emosi ya. Terima kasih, sahabatku. Kembali dalam topik tentang masalah hidup. Cara yang saya berikan tadi adalah, jangan lakukan satu pun kejahatan baik dari segi fizikal, hati, perasaan, dan tindakan. Hidup ini sangat mudah sekali, sahabatku. Kalau Anda hidup kerana gaya hidup, ini membuat Anda banyak kehendak atau kemahuan. Kalau difikirkan, alam semesta sudah sediakan segalanya untuk kita hidup, sahabatku. Mahu masak, cari kayu api, percuma sahaja, sahabatku. Mahu makan nasi, tanam padi. Mahu makan sayur, tanam sayur. Mahu makan daging, berburu. Cukupkan, sahabatku. Cuma masalah dalam semua manusia itu ialah kemalasan. Bila Anda terlalu banyak kemahuan, ini yang membuat Anda lama-kelamaan membuat Anda bermasalah. Apabila Anda ditegur, kemahuan Anda melawan. Sedangkan teguran itu benar. Apabila Anda nampak orang berlagak, kemahuan Anda mahu meludahnya. Kemahuan Anda mahu ini, mahu itu, sentiasa berasa tidak puas hati. Ini membentuk masalah sebenarnya, sahabatku. Jadi, cara untuk mengelak semua masalah adalah jangan terlalu banyak kemahuan, jangan terlalu banyak menuntut. Memang benar, sahabatku, kemodenan itu baik, memudahkan kita. Kemodenan itu tidak salah, sahabatku. Maksud saya di sini adalah, jika Anda mahu semua kemodenan itu, atau Anda salah guna kemodenan itu, salah fahami kemodenan itu, ini membuat Anda banyak masalah, sahabatku. Atau kemahuan Anda terlalu banyak sehingga kan Anda memaksa keadaan Anda mahu ini itu. Yap, benar. Hidup masing-masing itu ada pilihan. Pilihan itulah yang paling berkuasa dalam hidup seseorang. Tetapi, jika Anda memilih banyak kemahuan, jangan salahkan keadaan itu, sahabatku. Bukan keadaan yang salah, tapi Anda yang salah nafsu sangat tinggi. Kemahuan dan menuntut terlalu banyak. Bila Anda banyak masalah, akibat Anda tanam masalah itu dari awal sebenarnya. Anda salahkan keadaan, Anda salahkan orang lain, Anda salahkan sini sana. Sedarilah, sahabatku. Dari sisi lain, saya suka katakan begini. Tuhan tidak pernah menyeksa manusia. Tuhan itu maha baik, bukan maha penyeksa. Tetapi Anda yang memilihnya. Di dunia ini ada dua pengaruh, syaitan dan malaikat. Kita diberi akal dan pikiran untuk memikirkan benda baik atau tidak. Saya yakin Anda juga boleh memikirkan perkara itu baik atau tidak. Tetapi terkadang emosi, ego dan nafsu yang meledak membuat kita lupakan kebaikan. Itulah hasutan syaitan, sahabatku. Sahabatku, saya boleh saja membahas dari pelbagai sudut. Cumanya saya menghormati apa yang ramai dipercayai manusia. Akan datang saya akan membahasnya. Kerana saya perlu menulisnya dahulu. Dengan banyak-banyak terima kasih kerana menonton video ini, sahabatku. Isi dalam video ini, jika tidak mahu bermasalah selalu, jangan lakukan kejahatan walaupun sekecil pasir. Berpantang, berpuasalah selamanya dari kejahatan. Maka Anda akan tabur kebaikan selamanya. Jutaan terima kasih, sahabatku. Nantikan video seterusnya dari saya. Semoga hari Anda bahagia.